Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pengakuan GISB ini betul-betul menggemparkan seluruh rakyat Malaysia, bahkan paling menggemparkan umat Islam yang ada di Malaysia. GISB mengaku ada kes liwat tapi dakwa cuma 1-2 kes. Ada netizen kata, 1-2 kes ke, 1 kes ke, itu tetap kesalahan juga. Kenapa tidak dibuat laporan segera oleh pihak yang mengetahui berlakunya kes liwat ini? Takkanlah nak tunggu sampai 100 kes, sampai 1000 kes, atau sehingga berlaku parahnya, enggak ada yang mati meninggal dunia baru dibuat laporan. Ada yang kata sudah kedapatan barulah mengaku ada 1-2 kes. Janganlah sampai begitu. Sepatutnya sebelum menjadi parah, sebelum nasi menjadi bubur, lebih baik buat laporan segera. Ini tidak, kata netizen. Sudah diserbu polis, sudah ada pendedahan, sudah ada tangkapan, baru tiba-tiba buat pengakuan pula. Ini pengakuan terus GISB. Ada kes liwat tapi dakwa cuma 1-2 kes. Global Equine Services and Businesses Berhad Holdings GISBH mengaku ada berlaku kes liwat dalam kalangan kanak-kanak yang menghuni rumah amal mereka. Namun mendakwa ia hanyalah 1-2 kes. Nampaknya perkara ini memang diketahui oleh GISBH. Pengerusi eksekutif dan ketua pegawai eksekutifnya Nasiruddin Muhammad Ali meluahkan rasa kesal. Mendakwa tiada rundingan dilakukan dengan pihaknya sebelum membawa keluar ke semua kanak-kanak itu. Apalagi rundingan yang perlu dilakukan, kata netizen. Kata Nasiruddin lagi, adalah tidak wajar apabila 1-2 kes liwat yang berlaku, tetapi dirangkumkan seolah-olah seluruh penghuni diajar meliwat. Ada penganalisis politik dan juga pengulas politik, pengulas isu semasa marah dengan hujah pengarah eksekutif dan ketua pegawai eksekutif ini, yaitu Nasiruddin. Kata mereka, 1 atau 2 kes, 1000 kes sama saja. Kesnya tetap kes liwat. Ini lagi melibatkan kanak-kanak di bawah umur, kata mereka. Mereka juga mempersoal mengapa tiada perbincangan. Beliau, Nasiruddin juga mempersoal mengapa tiada perbincangan dilakukan dengan pihak GISBH dan nasihat-nasihat yang sepatutnya disampaikan kepada mereka. Ini tangkap sekali 400 lebih anak-anak tak tahu cerita. Kemudian dituduh liwat. Memang liwat tu ada tapi 1-2 kes. Kenapa dirangkumkan semua hasilnya? Kata beliau. Kemudian kata memperdagangkan manusia, eksploitasi anak-anak. Benda-benda ini berlaku begitu pantas, langsung tiada rundingan, peliklah. Katanya dalam satu video penjelasan di laman rasmi GISBH pagi ini. Beliau juga meminta pihak polis menunjukkan bukti salah laku di premis rumah amal GISBH jika benar mereka melakukan kesalahan. Ini termasuklah dakwaan penyediaan air berkat menggunakan bulu kaki yang berlaku sejak 30 tahun lalu. Beliau berkata ia tuduhan yang tidak berasas dan amat jijik. Memang betul, perkara itu kalau benar-benar berlaku memang jijik. Saya kesal, kata beliau, dengan benda-benda macam ini sebab sangat jijik. Cerita ini tak berasas, katanya. Bukti tak ada, tunjukkan bukti. Sepanjang 30 tahun GISBH kalau ada menyalahi undang-undang tunjuklah bukti, katanya lagi. Ketua Polis Negara berkata pihaknya berjaya menyelamatkan 402 kanak-kanak. Namun Nasiruddin menggunakan istilah kanak-kanak itu telah ditangkap. Pengerusi eksekutif GISBH itu berkata lagi,
Pihaknya kini sedang mendapatkan nasihat undang-undang dari Peguam dan akan mengambil tindakan seterusnya dalam masa terdekat. Kami sedang mendapatkan Peguam. Esok Peguam akan mula bertindak mengikut undang-undang. Saya sangat kesal tuduhan guna akaun palsu. Saya dengar macam-macam katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini paling panas. Hadi Awang nafi dakwaan PAS ada kaitan dengan GISBH. Wow, ini memang paling panas dan perlu kita ketahui sepenuhnya. Kenapa tiba-tiba PAS ada kaitan atau dikaitkan dengan GISBH, walaupun telah dinafikan oleh Hadi Awang. Presiden PAS menafikan laporan media antarabangsa yang mendakwa parti itu ada kaitan dengan Global Ikhwan Services and Businesses Holdings GISBH. Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata, syarikat yang didakwa mengeksploitasi kanak-kanak sebagai pekerja itu tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan partinya. GISB tidak ada hubungan secara langsung dengan kita. Walaupun pihak media antarabangsa mengaitkannya, itu satu berita yang tidak betul, yang salah, kata Tan Sri Abdul Hadi Awang. Ada netizen kata kalau betul siaran media antarabangsa yang mengaitkan PAS dengan GISB itu 100% salah dan fitnah, apa kata PAS atau Hadi Awang buat tuntutan saman terhadap media antarabangsa ini. Jangan biarkan media antarabangsa ini memalukan parti PAS, parti yang kononnya stabil, prihatin dan suci itu. Jangan biarkan dinodai pula dengan kotoran fitnah. Jadi apa kata? Kalau Hadi Awang, PAS, cepat-cepat ambil tindakan saman media antarabangsa itu. Ada netizen kata kalau tak berani saman, nanti orang akan salah faham dan mungkin akan ada anggapan bahawa memang ada kaitan. Saudara-saudara sekalian, pepatah Melayu kata berani kerana benar, takut kerana salah. Kalau memang benar, apalagi pergilah saman media antarabangsa itu. Tiada dan bukan ahli kita terlibat, kata Hadi Awang. Tidak ada kaitan dengan kita, kata Hadi Awang lagi. Itu perlu kepada siasatan polis, katanya dalam sidang media selepas merasmikan Muktamar PAS ke-70 di Kompleks Al-Makmur hari ini. Ahli Parlimen Marang memberitahu PAS akan sentiasa mengawal institusi mereka agar kejadian serupa tidak berlaku. Dalam PAS insya-Allah kita terkawal. Kita ada lajnah, jawatan kuasa untuk mengawal. Pentadbiran kita sendiri dengan pihak lain, kita tiada hubungan, katanya. Terdahulu, siasatan polis Diraja Malaysia PDRM mendapati 13 penghuni rumah kebajikan yang bernaung di bawah syarikat GISBH dipercayai telah menjadi mangsa liwat. Serbuan mendedahkan berlaku beberapa kesalahan pengabaian serta penganiayaan terhadap kanak-kanak dan remaja yang juga penghuni di rumah amal itu. Sementara itu, pagi ini GISBH mengaku ada berlaku kes liwat dalam kalangan kanak-kanak yang menghuni rumah amal mereka. Namun mendakwa ia hanyalah 1-2 kes. Pengerusi eksekutif dan ketua pegawai eksekutif GISBH, Nasiruddin Muhammad Ali, meluahkan rasa kesal mendakwa tiada rundingan dilakukan dengan pihaknya sebelum membawa keluar ke semua kanak-kanak itu. Pihaknya juga menafikan segala tumahan karut mengenai air berkat dan penganiayaan kanak-kanak. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.
Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Perang pilihan raya sudah bermula. Hari ini sah perang pilihan raya di Dewan Undangan Negeri Mahkota bermula. 1 lawan 1. Perikatan Nasional menentang Barisan Nasional, wakilnya daripada UMNO. Ada yang menjangka isu sijil halal yang baru-baru ini panas mungkin akan mengganggu kemenangan UMNO. Jadi gembiralah kononnya sebentar pembangkang atau Perikatan Nasional yang menjadi musuh atau lawan Barisan Nasional UMNO dalam pilihan raya itu. Ada yang menjangkakan mungkin UMNO, khususnya Akmal Saleh, akan menerima pada apabila ada para penganalisis politik dan pengulas politik meramalkan mungkin akan berlaku boikot terhadap undi Barisan Nasional UMNO. Mungkin orang bukan Cina tidak akan turun mengundi, kata mereka. Nampaknya apa yang dikatakan itu sia-sia dan tidak tepat. Ini berita yang pasti akan menyakitkan kepala, menyusahkan calon Perikatan Nasional, khususnya Bersatu. Ini apabila Eng Korming mengatakan isu sijil halal tidak akan jejas kerjasama UMNO, DAP di DUN Mahkota. Pergeseran berkaitan isu persijilan halal tidak sesekali menggugat persefahaman antara UMNO dan DAP yang kini bekerja sama dalam kerajaan perpaduan, kata Naib Presiden DAP Eng Korming. Dia juga berkata tidak akan menjejaskan kerjasama jentera dua parti itu menjelang pilihan raya Dewan Undangan Negeri Mahkota pada 28 September. Yang penting kami akan sokong calon kerajaan perpaduan yang perselisihan faham antara Ketua Pemuda UMNO Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh dan Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok biar pucuk pimpinan yang selesaikan, kata beliau. Tiada sesiapa yang terganggu. Fokus kita ialah memenangkan calon kerajaan perpaduan. Tidak kira dia daripada parti mana. Dia mewakili kerajaan perpaduan. DAP dan seluruh jentera parti akan bertungkus lumus turun padang beramai-ramai untuk bantu. Katanya selepas majlis perasmian parking awam Hospital Teluk Intan di Teluk Intan hari ini. Beliau berkata demikian ketika ditanya, apakah pergeseran atau adakah pergeseran antara Dr. Muhammad Akmal dan Teresa Kok akan menjejaskan kerjasama UMNO dan DAP ketika PRN Dewan Undangan Negeri Mahkota. Ketua Pemuda UMNO bahagian Keluang, Syed Hussein Syed Abdullah, diumumkan sebagai calon Barisan Nasional BN bagi PRK Dewan Undangan Negeri Mahkota. Semalam dilaporkan, Teresa Kok mengemukakan surat tuntutan LOD kepada ahli Parlimen Merlimau itu menerusi firma Sangkara, Nair dan Partners menuntut ganti rugi 25 juta daripada Dr. Muhammad Akmal atas dakwaan putar belit kenyataannya mengenai isu persijilan halal. Eng berkata, sokongan kepada UMNO pada PRK Mahkota juga sebagai manifestasi membalas budi kerjasama jentera UMNO ketika DAP memenangi PRK Kuala Kubu Baharu. Saya ucap ribuan terima kasih kepada kawan-kawan UMNO. Saya percaya setiap kawan adalah amat penting untuk memastikan ekonomi dan politik negara ini stabil, kata beliau lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang kita tunggu-tunggu akhirnya tampil tiba. Isu tentang GISB kini menjadi buah mulut, bahkan perdebatan media sosial. Netizen berperang berkaitan dengan GISB.
ada yang mengecam GISB, ada juga pada masa yang sama memuji kehebatan perniagaan GISB. Tapi yang kita tunggu sebenarnya ialah apa tindakan kerajaan dan apa komen daripada Perdana Menteri Malaysia sendiri berkait dengan skandal atau berkait dengan isu panas GISB ini. Rupa-rupanya GISB mempunyai rangkaian perniagaan yang luar biasa hebat di Malaysia. Bukan sekadar mempunyai restoran seperti yang biasa orang tahu, tetapi mereka juga mempunyai pelbagai perniagaan yang lain yang lebih hebat lagi. Mereka turut memiliki resort. Anwar Ibrahim kata beliau mahu kes berkait dengan GISB ini segera disiasat. Perdana Menteri mahu supaya siasatan dan tindakan berhubung kes berkaitan Global Equine Service and Businesses Holding GISBH disegerakan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, isu berkaitan akidah, salah guna kuasa, salah guna agama dan penderaan adalah perkara besar jika terbukti benar. Biar polis buat siasatan dan tindakan mengikut undang-undang. Pihak Majlis Agama terutama di wilayah Persekutuan dan saya lihat juga Jabatan Agama Islam Selangor JAIS serta Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, kata Anwar Ibrahim. Ramai tanya kenapa berlaku kelewatan, lengah dalam ambil tindakan. Jadi saya sudah bawa perkara ini supaya diambil tindakan segera dalam siasatan dan laporan, katanya. Beliau berkata demikian kepada media selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Iman, Kampung Desa Putra di Kajang hari ini. Kontroversi membabitkan GISB menggemparkan orang ramai apabila terbongkar aktiviti seks luar tabii serta kerahan tenaga kerja melibatkan kanak-kanak dan remaja di premis kendalian syarikat perniagaan yang didakwa mengamalkan ajaran sesat itu. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein dalam sidang media pagi tadi mendedahkan, terdapat 13 kanak-kanak yang menjadi penghuni rumah pelindungan yang diserbu dalam Ops Global Rabu lalu, disyaki telah dilewat. Jelasnya, ia berdasarkan saringan perubatan yang dijalankan terhadap 13 mangsa berumur di bawah 17 tahun yang menghuni di pusat perlindungan yang dikaitkan dengan GISBH di Selangor dan Negeri Sembilan. Saringan di 20 premis terbabit dijalankan dengan bantuan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Menurut Razarudin lagi, pasukan siasatan jenayah pengubahan wang haram AMLA, Bukit Aman turut sudah digerakkan bagi mengenal pasti setiap rekod transaksi berkaitan dalam menyiasat dana berkaitan rumah amal terbabit dan perniagaan lain jika diperlukan. Kita percaya pusat jagaan ini mempunyai penaja lain selain GISBH, katanya. Ada juga rumah orang tua yang menerima dana daripada GISBH dan sumber lain, katanya lagi. Kegemparan membabitkan GISB turut mendapat perhatian Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin atau dikenali sebagai Dr. Maza, yang katanya wujud amalan tidak solat Jumaat, menjamakkan solat sepanjang waktu, selain darah bekam dan bulu pada anggota tubuh dijadikan sebagai keberkatan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.